Datuk Amin. Datuk Haji Amiruddin Baki, apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Cik Azhar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Seperti yang kita rancang pada malam ni, kita dapat bersama kita nak berkongsi kepada rakyat Malaysia tentang kempen yang kita wujudkan sempena PKP ni, iaitu Jom Jadi Perunding Hans. Jadi dalam live hari ini kita akan buat kontes. Kita akan bagi hadiah. Kita akan bagi hadiah seperti biasa kepada sesiapa yang share. Pertama, sharekan live ni kepada 10 grup. Kemudian setelah tu tuliskan hashtag Jom Jadi Perunding Hans. Hashtag Jom Jadi Perunding Hans. Nama yang ke-10 saya panggil, akan saya beri hadiah. So kita ada 3 pemenang pada malam ni. Sharekan 10 grup. Jadi lepas tu tuliskan hashtag Jom Jadi Perunding Hans. Kita akan bagi hadiah kepada peserta yang share yang ke-10. Okey Datuk? Okey. Alhamdulillah. Jadi saya nak mula mukadimah sikit. Saya nak bercakap tentang 9/10 kekayaan terletak dalam perniagaan. Betul. Jadi tapi banyak orang yang suka mengejar 1/10. Kan? Ramai orang suka mengejar 1/10 daripada 9/10. Kerana apa? Kerana mereka takut, mereka tak tahu, mereka tak ada pengalaman, dan yang paling besar mungkin mereka tak ada impian yang besar. Kan? Sedangkan kita tengok dulu Nabi Muhammad pun adalah seorang peniaga. Seorang peniaga. Jadi kenapa kita kena berniaga? Sebenarnya berniaga ni bukan untuk kaya saja sebenarnya kan. Kalau kaya pun bagus juga sebenarnya. Kalau kaya, kenapa kita kalau kita kaya, kalau Datuk contohnya, Datuk pun dah kaya sekarang kan. Kalau Datuk lagi kaya, apa satu benda yang Datuk nak buat? Soalan sebenar lah. Terima kasih Cik Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar-pendengar sana, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soalan cepu emas tu. Tapi sebenarnya sekiranya saya diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT, maka saya akan berkongsi sebanyak mungkin dengan orang-orang yang memerlukan, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Alhamdulillah. Itu niat dan hasrat yang ada dalam diri saya. Alhamdulillah, syukur. Saya suka sebab sebenarnya kadang-kadang yang kita dapat bukan untuk kita kan. Kita dapat, dan yang selalu saya tanya dengan orang, yang kita dapat adalah yang kita punya sebenarnya apa yang kita beri kan. Yang itu sebenarnya kita punya. Yang kita simpan, yang akan jadi harta pusaka, bukan kita punya, itu waris kita punya. Yang kita punya adalah yang kita pakai, yang kita belanja, dan juga yang kita beri. Kita beri kepada orang lain gunakan kan. Niaga ni sebenarnya, saya akan cakap daripada 2 sudut lah. Niaga yang pertama adalah untuk merapatkan ukhuwah dan silaturahmi. Salah satunya. Kan? Ya. Contohnya kita lah. Kan? Kita daripada tak pernah kenal, tapi kerana perniagaan Islamic Estate Perancang Harta Islam ni, kita telah menjadi rakan. Kan? Betul. Kita telah mendekatkan yang jauh, kan, yang tak kenal. Dan yang keduanya adalah untuk tarbiyah. Okey, Prof Azizi masuk. Itu dia. Aduh. Assalamualaikum Prof. Yo, salam. Ya, handsome malam ni. Ya Allah.
Yalah kan, jadi kita, sebenarnya yang pertama tadi, perniagaan ni boleh merapatkan silaturahim. Yang kedua, dia adalah tarbiyah. Tarbiyah maksudnya menyampaikan kita sebenarnya bila kita mati, semua benda bila saja kita meninggal dunia, hanya 3 perkara saja yang akan terus memberi pahala kepada kita. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang kita sampaikan manfaat kepada orang lain, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Betul tak, Tok? Betul. Jadi kita tengok yang kedua. Yang kedua adalah menyampaikan ilmu. Jadi kita sedang membuat satu benda yang kebaikannya untuk akhirat. Okey, itu mukadimah je lah. Tak kata lah. Ya. Okay. Cik Azhar, saya nak tambah sikit saja walaupun mukadimah. Silakan, Tok. Salah satu kelebihan berniaga ini adalah bagi peniaga. Salah satu tanggungjawab besar bagi peniaga yang peniaga tak nampak adalah memperbaiki akhlak. Ya. Sebagai peniaga ni, ya, kita sebenarnya kena menunjukkan akhlak yang baik, ya. Dah tentu kena jadi amanah, tetapi dari segi kita punya percakapan, perbualan, komunikasi kan, kita tak boleh marah-marah dengan pelanggan dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki akhlak dalam bidang perniagaan, ya. Itu je saya nak tambah. Betul. Sebab antara ciri-ciri orang berjaya adalah orang yang berakhlak mulia. Betul? Jadi secara tak langsung kita akan memperbaiki diri kita bila kita nak berjaya, kan? Kita akan memperbaiki kelemahan kita. Okey. Jadi alhamdulillah selalu orang fikir nak berniaga ataupun nak buat sesuatu tunggu dia pandai, tunggu dia jadi hebat. Sebenarnya tak perlu jadi hebat untuk mula. Kan? Kita mula daripada mana yang kita tahu. Kita mula daripada mana yang kita tahu dan kita develop, kita besar, kita tingkatkan ilmu kita dengan apa yang kita buat seterus tu, insyaAllah. Yang paling penting kita perlu berani. Betul tak? Perlu berani. So, Datuk dengan Prof, ini berapa kali dah live? Pertama kali ni. Ini FB live pertama kali. Tapi kalau live dekat TV dah berkali-kali. Oh, insyaAllah. Lain. Berapa kali dah live FB? Saya pertama kali. FB kali pertama. Kali pertama kan? Alhamdulillah kan. Kalau orang yang tak berani, dia takut. Saya dulu nak mulakan FB Live ni pun tak berani juga bermula kan. Tapi kerana ada sikap berani tadi tu, bila saya ajak Datuk dengan Prof tak tolak pun. Kan? Terus setuju je. Okay. Alhamdulillah. Kita akan pergi kepada acara kita. Jadi macam saya cakap tadi, mohon share kepada 10 grup dan komen hashtag jom jadi perunding Hans. Jom jadi perunding Hans. Jom jadi agent Hans. Okey, jom jadi perunding. Okey. Jadi soalan pertama saya nak bagi kepada Profesor Madya Azizi. Okey. Ya. Kita bagi ikut seniority lah, kan? Betul. Saya setuju sangat. Apa, no problem. Okay. Mana-mana boleh. Kita kena format orang lama betul tu Okey. Tak ada orang lama, tak ada orang baru. So Prof. Ya, semuanya baru. Okay, Prof, boleh tak Prof ceritakan sedikit latar belakang diri, kenalkan nama, background, serba sikit lah, kan? Okey. Sikit-sikit je lah ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizi Zakaria, tapi orang panggil saya Prof Azizi lah. Sebab saya ni adalah bekas pensyarah daripada UUM. Jadi saya ni bersara pada 2018. Jadi masih baru lagi. Okay, sekarang ni saya pun dah masa bersara tu pun saya memang mencari-carilah satu pekerjaan yang dikatakan macam sampingan lah kan, walaupun saya dapat pencen. Tapi saya rasa saya perlu lagi
buat bisnes lah, something yang yang boleh menjara hidup family saya kan, sebab saya anak pun ada ramai lagi. Jadi saya pun tak pernah terfikir pun walaupun sedikit macam mana akan buat bisnes ataupun akan masuk dalam bidang wasiat dan hibah. Memang saya tak nak terfikir pun. Saya bidang IT. Yang saya buat pun memanglah saya memang ada plan nak buat bisnes lain. Tapi tiba-tiba aja alhamdulillah terjumpa Cik Azhar. Dia semasa dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, saya terjumpa Cik Azhar ni. Dia saya pun tak pernah kenal dia saya baru kenal dia masa bulan 8 2019 saya jumpa dia di sana di Johor. Masa jumpa pun saya sembang, dia pun cerita tentang apa dia buat, saya cerita apa saya buat. Saya pun masa tu pun ada buat umrah kan. Jadi dia pun cerita dia buat pasal wasiat hibah. Dan saya ni pun dia cerita apa macam-macam lah kan. Jadi sembang-sembang saya pun fikir kan. Jadi lepas jumpa dia tu balik di Kuala Lumpur, saya pun terfikir-fikir apa yang dia buat dan saya rasa saya berminat untuk nak join menjadi perunding HAL Legacy. Jadi alhamdulillah lah daripada bulan 8 tu sampai sekarang ni, alhamdulillah saya pun dah lebih kurang dalam 6 bulan 7 bulan. Jadi pengalaman tu masih tak banyak lagi. Tapi alhamdulillah lah banyak benda yang saya buat, saya cuba belajar. Saya memang mula-mula saya buat tu, masa tu dia pun baru set up company bulan 8. Jadi kami pun, saya pun nak bawa dia pergi ke Kedah kan, sebab saya ada ramai kawan kat sana. Di sana kita buat program dan kita buat kuliah di masjid. Alhamdulillah kan, saya pun telefon pegawai masjid. Saya buat dan alhamdulillah daripada situlah yang saya pun belajar lah, dia akan bagi kuliah, saya dengar lah. Jadi saya pun belajar lah pasal benda ni, benda yang baru bagi saya. Benda yang sangat baru, saya pun tak tahu. Apa yang saya tahu pun banyak yang tak betul. Macam orang lain jugalah kan. Kita tak dapat maklumat yang tepat. Semua tak tahu apa itu wasiat dan apa itu hibah. Jadi saya pun alhamdulillah, saya pun tujuan saya masuk pun saya nak belajar apa itu wasiat dan hibah. Di samping itu saya pun nak berkongsi ilmu ni kepada orang lain. Saya sebagai pensyarah, insyaAllah saya rasa saya ada kemampuan yang mana insyaAllah saya boleh terangkan supaya masyarakat di Malaysia ni sedarlah tentang tentang kepentingan untuk buat wasiat dan hibah. Dan kita tahu bahawa 80 bilion sekarang ni harta orang Islam terbeku. Terbeku disebabkan tidak membuat perancangan sebelum meninggal dunia. Jadi itulah sebab sikit lah nak cerita panjang. InsyaAllah bagi peluang pula pada Datuk lah untuk cerita apa-apa yang pengalaman dia pula insyaAllah. Itulah So Profesor Madya Azizi adalah bekas seorang pensyarah bahagian IT. Itu saya kata tadi, perniagaan sebenarnya adalah silaturahim. Saya tak pernah kenal dia, tapi pada tahun lepas saya berjumpa dengan dia di dulu. Saya minum kat situ, saya tegur dia dan sekarang menjadi rakan perniagaan. Rakan perniagaan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita tak tahu siapa yang akan bekerja dengan kita, siapa yang akan jadi rakan kita. Okay. Alhamdulillah, sekarang Profesor Madya Azizi telah menjadi ketua perunding yang mana dia telah merekrut ramai orang. Dan salah seorang yang dia telah rekrut adalah Datuk Haji Aminuddin Baki. Okay. Yang kita dengar, siapa dia Datuk Haji Aminuddin Baki. Okey Datuk, sila kenalkan diri. Terima kasih Cik Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dilahirkan dalam sebuah keluarga yang ayah adalah seorang guru dan ibu adalah seorang bidan kerajaan. Ya. Dibesarkan di Kota Tinggi, kemudian mendapat pendidikan awal di Kota Tinggi, kemudian pergi ke sekolah asrama penuh. Jadi bila umur 13 tahun saya telah orang kata independen, ya, di sekolah asrama penuh, kemudian melanjutkan pelajaran ke United Kingdom dalam bidang perikawanan. Balik daripada United Kingdom dalam tahun 1990, masa tu Malaysia baru nak baik daripada gawat. Masih lagi dalam gawat, baru nak naik sikit ekonomi. Dan walaupun saya balik daripada luar negara, saya dibayar gaji hanya sebanyak RM650 sebagai seorang auditor. Ya, kerana masa tu kita berentap dengan orang-orang yang dibentikan kerja, kan? Jadi pergi interview, take it or leave it.
Ndak atau tidak? RM650. Jadi kita tak ada pengalaman, ambil. Alhamdulillah, ya take it. Alhamdulillah. RM650. Kemudian selang berapa tahun lepas tu syarikat auditor tersebut mengatakan, Datuk, masa tu saya belum Datuk lagi, saya Encik. Dia kata, Amin, saya ada sedikit kelebihan di mana saya boleh menerangkan sesuatu dengan baik. Dia kata, you ada kaliber sebagai seorang konsultan. Jadi saya dipindahkan daripada auditor menjadi konsultan. Itulah sejarah perjalanan kerja saya. Ya. Sampailah pada satu ketika saya mengetuai satu projek di peringkat kebangsaan. 180 orang bekerja melaporkan kepada saya. Ya. Dan kemudian saya mengetuai satu syarikat Berhad, keluar daripada syarikat Berhad, buat bisnes sendiri. Dan salah satu aktiviti saya adalah juga mutawif. Ya. Mutawif untuk jemaah haji dan umrah. Alhamdulillah, ya. Dan pada penghujung November, tak silap saya, ya Prof, kita berjumpa di agensi travel agency yang mengendalikan umrah, package umrah, ya, di Bandar Sarjana Putra. Kami berjumpa dan Prof kata, Datuk, saya nak ajak Datuk buat sesuatu. Kan? Dan kebetulannya ini saya sebagai bahasa kita ni kita panggil kebetulan, tetapi sebenarnya tidak ada kebetulan. Sebenarnya telah dirancang oleh Allah SWT, ya. Dan Prof datang, saya baru mendapat satu kes di mana seorang jemaah umrah, bukan daripada syarikat yang saya bernaung, bukan, ya, orang minta tolong kerana dah 2 tahun tak dapat sijil kematian daripada Arab Saudi. Dia meninggal pada November 2017. Kami berjumpa pada penghujung November 2019. Jadi saya masih lagi tengiang dalam perjumpaan tu. Prof kata, Datuk, baguslah Datuk uruskan ni sebab harta dia sekarang beku. Kan? Itu yang orang kata detik yang aku ni ada ilmu faraid, selalu bercerita dengan orang, ya, minta nasihat, ya. Tapi saya tidak ada solution. Saya tidak ada jalan penyelesaian sebab saya tidak bernaung di bawah mana-mana syarikat yang menjalankan perancangan harta ataupun urus harta pusaka. Jadi bila Prof datang jumpa tu, bolehlah. Kan, Prof pun bagi borang, dia kata, nah, Tok, RM200. RM200? Okey, kita kan. Kita ingat nak jadi perunding ni, ya, beribu-ribu kan. Sekali Prof kata RM200. Okey, sign. Itulah sejarah saya dan alhamdulillah secara rasminya saya menjadi perunding Hans pada 2/1/2020. Baru sahaja. Alhamdulillah, syukur. Okey, itulah kisah bagaimana Profesor Mahdi dan juga Datuk Haji Aminuddin Baki bermula. Sebenarnya kita tak tahu, saya pun tak pernah fikir ini adalah perancangan Allah. Dia akan berlaku, kita ada perancangan kita tidak sebaik perancangan Allah. Okey, soalan seterusnya kepada Prof balik. Mengapa dan bagaimana boleh terlibat? Tadi dah jawab, tak apalah. Mengapa dan bagaimana terlibat dengan bisnes ni? Tadi dah jawab tadi, ya. Apa jawab sikit tadi? Jawab sikit lagi. Ya. Okey, jadi mungkin okeylah. Jadi yang saya yang terfikir tu bila saya sebenarnya sebelum ni ada kawan, dia buat ada satu syarikat lah kan. Saya tak sebut syarikat tu, tapi dia ada ajak saya lah sebagai perunding wasiat dan hibah. Jadi dia kata dia punya yurannya 1,800. Tapi sekarang ni offer 1,400. Saya pun dengar tak apalah kan, saya pun tak ada pun saya rasa nak join kan. Saya kata pasal harga je mahal. Jadi tak apalah. Lepas tu lama saya jumpa Cik Azhar.
Yang bila dia cerita tu lah, bila dia cerita pasal apa ni, yang jadi saya ni sebab saya pun dengan pasal beku tu. Apa yang beku, dia kata bila kita mati, akaun bank kita, semua harta kita, semuanya beku. Baru beku, saya pun tak tahu. Ya Allah, kata beku. Lepas tu dia cerita lah tentang ni, jadi nak kena buat ni lah. Saya pun dengar tu fikir-fikir memang. Lepas jumpa Cik Azhar tu, sepanjang perjalanan saya balik ke Kuala Lumpur daripada Juru tu, memang saya fikir-fikir. Macam mana kan tentang ini, saya fikir tentang, saya pun memanglah sedang mencari satu peluang bisnes kan. Sebab saya ni memang, walaupun saya ni academician, saya pun buat bisnes. Jadi dulu pun saya pertama kali saya buat bisnes komputer. Jadi memang dah buat kan. Tapi jadi memang saya punya walaupun saya mengajar, tapi saya pun ada buat bisnes sampingan kan. Jadi masa dah pencen ni pun, saya pun rasa dah kita ni masih saya pencen awal saya pencen umur 56 tahun. Jadi patutnya 60, tapi saya rasa sebab macam-macam lah, adalah sebab yang tertentu kan. Jadi apa pun saya pun nak buat bisnes. Sekarang umur berapa? Sekarang umur saya 58. 58 insyaAllah. Oh, jadi masih handsome. Alhamdulillah. Jadi itulah kan. Jadi saya pun bila jumpa Cik Azhar ni, saya pun nampak Cik Azhar ni pun dia lain cara dia approach kita. Dia memang orang kata dia ni memang ada aura yang istimewa lah kan. Cara dia cakap, cara dia approach saya pun orang kata tertarik lah kan dengan cara dia. Dia kata bidang ni. Jadi saya pun telefon dia kan. Telefon Cik Azhar, macam mana ni? Saya pun minat jadi perunding. Masa tu dia kata pahlawan lah. Di antara nama apa kita panggil pahlawan. Sebab dia kata sebab kita buat, bila kita buat perundingan wasiat ni, kita dalam berjuang kita bukan hanya buat bisnes mata-mata. Sebab ini satu perjuangan perjuangan supaya untuk memahamkan masyarakat betapa pentingnya hari ini kita buat wasiat. Sebab statistik je pada sebut, saya ingat dia sebut bahawa tak sampai 5% orang Islam kita yang buat wasiat dan timbang. Dan disebabkan itulah di antaranya menyebabkan harta kita banyak 80 bilion yang beku. Jadi saya fikir tak apalah, ni satu perjuangan. Jadi saya pun rasa insyaAllah saya pun berminat dan dia punya peluang dia memang besar. Di samping kita kata buat bisnes, samping itu kita boleh membantu masyarakat. Sebab saya sekarang ni fikir bila dah pencen ni, saya ada bisnes saya buat umrah. Jadi pencen saya rasa saya dah tak nak lagi buat akademik, saya tak nak buat lagi kontrak, mengajar ke apa. Jadi saya tumpukan pada bidang yang mana di samping kita dapat pendapatan, kita dapat beri manfaat kepada masyarakat. Jadi insyaAllah saya gunakan kebolehan saya yang ada ni untuk memanfaatkan kepada masyarakat. Walaupun dah pencen, tapi bisnes tu biarlah sama-sama. Maknanya kita dapat dua-dua. Maknanya dunia dapat, akhirat pun dapat. Jadi lebih menguntungkan lah. Jadi saya nampak dalam Hans ni sebab memang peluang tu ada. Peluang tu sangat ada dan sangat orang kata memang memang masyarakat dia memang nak sangat perkara ni. Sebab bila saya buat perkara yang mula-mula saya buatkan satu grup WhatsApp, nama dia Hans Pusaka. Grup WhatsApp. Jadi tujuannya saya pun nak mengajak orang supaya join dan juga saya akan bagi info-info tentang wasiat dan timbang. Dan memang saya memang untuk buat kerja tu. Saya dah buat bisnes, saya buat grup, saya juga orang masuk. Tapi bila saya buat pasal pusaka ni, bila invite, Masya Allah, berpuluh-puluh orang masuk. Hari ni invite, puluhan yang masuk. Besok invite lagi, plus lagi. Dalam grup-grup yang saya ada kan, memang ramai orang berminat. Sampai sekejap aja, dalam masa beberapa 2-3 hari dah sampai 100 orang. Kemudian saya kena buat lagi grup baru. Grup baru. Sebab grup WhatsApp tahulah 256 penuh. Saya buat lagi grup baru yang kedua. Penuh lagi. Saya buat grup yang ketiga, penuh lagi. Dan sekarang saya ada grup yang keempat. Tapi itulah cara bila saya buat, Alhamdulillah lah. Maknanya menunjukkan betapa orang yang dia tahu, dia nak tahu perkara ni. Jadi Alhamdulillah, daripada situlah saya dapat, Masya Allah, dapat close case kan. Ramai yang saya tak kenal. Yang saya pelanggan saya ni, yang saya punya pelanggan, ramai yang saya tak kenal. Jadi Alhamdulillah lah, mereka pun Alhamdulillah lah. Orang pun buat, saya rasa ini benda yang sampai sekarang ni pun Alhamdulillah lah, saya masih lagi lah. Masih lagi buat dengan konsisten sebab benda ni sharing tu benda yang sangat penting. Orang kata apa, sharing is caring kan. Di samping kita buat apa ni, cari rezeki, di samping itu kita dapat membantu masyarakat, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah kita ada bersama kita malam ni adalah
Encik Azrin Sabirin, kita punya delegasi. Selamat datang Encik Azrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seronok dapat tengok muka sahabat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini antara orang-orang yang hebat ni Encik Azrin, orang-orang yang hebat dalam Hans kan. Allahu Akbar. Untuk permulaan sebenarnya ramai lagi perunding-perunding ustaz-ustaz yang kita akan bawa secara live untuk berkongsi dengan masyarakat sana. Okey, seterusnya boleh Datuk kupas lagi mengapa dan bagaimana terlibat dengan bisnes ini secara lebih detail lagi. Okey, mengapa dahulu dan mengapalah lepas tu bagaimana ya. Bagaimana tadi saya rasa saya dah jawab sikit. Saya dah bagi filler. Saya kata Prof datang jumpa saya baru selesai kes satu kematian di Arab Saudi yang 2 tahun sebelum itu dia meninggal, baru dapat investigate kematian. Tapi mengapa disebabkan saya sebenarnya alhamdulillah ya telah ada ilmu faraid ni. Ya. 10-12 tahun lepas membantu keluarga isteri saya ya menyelesaikan masalah pusaka ya atas kematian ibu mertua saya, dan bawa rumah ni driving ke Batu Pahat Johor pergi Mahkamah Syariah ya. Itu 10-12 tahun lepas. Dan kemudian 3-4 tahun lepas adik-beradik orang rumah datang lagi berkumpul. Dia kata, kami dulu masa mati, dia kata, masa mak meninggal dunia, kami ada yang ambil-ambil je barang-barang kemas ni, tak ikut faraid pun. Dia kata macam mana nak buatnya? Jadi alhamdulillah ya, kita dapat selesaikan benda tu ya. Dan ada kawan-kawan minta ya. Itu kemudiannya November 2019 tu berjumpa dengan Prof Azizi. Ya. Jadi dari situ bila Prof kata beku, saya mempersoalkan pada diri saya, aku ni ada ilmu faraid. Aku tak berkongsi dengan orang. Apa dia punya hukum? Ya, berkongsi kepada orang yang bertanya saja. Jadi, misi saya kali ini adalah mengapa? Mengapa tu? Disebabkan ini adalah hendak berkongsi ilmu ataupun sebagai jalan dakwah. Sebagai jalan dakwah. Itu mengapa. Ya. Dan bagaimana tadi itu, saya dah bagi filler, bila jumpa Prof tu, Allah buka jalan. Ya. Walaupun saya menggunakan perkataan kebetulan, tapi sebenarnya telah dirancang oleh Allah. Dan Allah permudahkan usaha saya apabila sebagai mutawif, sekarang ni saya dapat berita hari ini 10 bulan umrah akan diberhentikan. Bermakna akan bermula balik Januari 2021. Haji tahun ni pun tak ada ya. Berita yang saya terima belum lagi sahih ya, tapi itu berita kami dengar daripada Saudi, yang ada kawan-kawan di Saudi ni. Ya. Jadi saya nampak Allah permudahkan. Ya, Allah permudahkan urusan saya untuk terus melakukan salah satu lagi usaha dakwah selain daripada haji dan umrah. Itulah jawapan ringkas saya mengapa dan bagaimana. Jadi Datuk kena ambil satu peluang untuk menarik lebih ramai mutawif yang kehilangan pekerjaan pada masa ini. Menolong mereka. Itu juga adalah salah satu dalam perancangan, insya-Allah. Okay. Tetapi pada saya yang lebih utama ialah sebagai berkongsi ilmu ni, mendakwah, kita kena bagi solusi. Dulu saya tidak ada solusi. kan? Sampai Cik Azhar, sampai orang yang siap kata dengan saya macam ni, Tok, janganlah bagi recommend syarikat yang mahal-mahal. Datuk boleh lah mampu, kami tak mampu. Saya tak boleh nak buat apa-apa. Jadi alhamdulillah ditemukan dengan Hans. Ya. Jadi saya rasa pusingan dakwah tu lengkap lah. Ada solusinya, ada perkongsian ilmunya, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita tengok siapa yang dah kongsi ya. Kita tengok Hajam Marnila Isa nombor 1 yang hashtag pertama. Kita nak cari yang ke-10 Lovelin Manjong yang kedua. Baru dua. Kita nak yang ke-10. Ke-10 share 10, kita akan bagi hadiah. PM saya. Okey. Kita terus kepada soalan yang ketiga. Prof. Ya.
tadi Prof kata dulu ada pernah orang yang approach Prof untuk buat benda ni. Tapi kerana Prof dengar dia punya fee yang dikenakan tu agak mahal juga kan. Jadi mengapakah bila saya approach Prof dan dengan Hans dan Prof terbuka hati, apakah yang dia punya point dia ataupun sebab utama dia yang memilih Hans? Okay. Dia punya point dia, satu nak untuk jadi perunding Hans ni, saya tengok harga dia murah sangat. Bila kata RM200 je. Jadi ini memang sangat murah kan. Jadi itulah sebabnya di samping kita tengok kita punya founder kan, Cik Azhar pun cara dia approve pun bagus kan. Dan saya pun nampak company baru lagi. Dan saya nampak ini satu peluang untuk saya lah menjadi orang kata pioneer lah di dalam company yang baru. Di samping itu harga dia memang sangat murah lah, RM200 berbanding dengan RM1,400. Jadi sebab itulah perkara yang saya kata yang harga tu yang murah yang menyebabkan saya masuk. Saya pun berminat untuk jadi perunding Hans. Terima kasih. Okey, apa kata Datuk Pak? Sebenarnya daya tarikan Hans itu ada di perkataan, pada saya ada di perkataan Hans itu. H-A-N-S. Yang bermakna hasrat, amanah, nasihat, syariah. Itu sesuai dengan jiwa saya tadi yang nak berdakwah. Dan saya nampak bila Hans mempunyai nama hasrat, amanah, nasihat, syariah, dia tu menjadi satu peringatan kepada Cik Azhar sendiri sebagai ketua pegawai eksekutif dan juga kepada perunding-perunding dia bahawa apa yang kita lakukan ini mestilah memenuhi hasrat, amanah pelanggan, menasihati mereka, tapi yang penting juga memenuhi kehendak syariat. Itu yang pada saya yang daya tarikan yang paling besar sekali kenapa saya menyertai Hans. Dan faktor yang kedua bila Prof kata Tok nak jadi ni RM200 je, saya dah agak dah. Bermakna Hans akan ada produk yang mampu milik. Jadi dan bila bertemu dengan Cik Azhar lagi dah saya yakin. Walaupun masa tu saya belum sign. Kita berjumpa bulan Disember tak salah saya kan di Prudential Training Kuala Lumpur. Bila saya tengok CEO sendiri turun nak bagi kursus ni, nak bagi latihan. Masa tu saya belum sign lagi. Kan? Belum sign pun dia nak bagi kursus. Dia adalah satu daya tarikan yang pada saya susah nak dapat lah di mana-mana di tempat lain. Allah. Terima kasih Dok. Okey, kita nak tanya kepada Tuan Encik Azrin, penasihat Hans. Kenapa apabila saya mempelawa Cik Azrin untuk bersama-sama dengan Hans, Cik Azrin menerima pelawaan saya? Kenapa? Sedangkan Hans ni adalah satu syarikat yang baru yang tak ada apa-apa pun. Boleh Cik Azrin bagi tahu apakah sebabnya? Okey, alhamdulillah. Sebab utama dia sebenarnya ialah saya yang dah lama dalam industri. Saya merasakan perlunya ada platform yang berbeza untuk saya berkongsi apa yang saya lalui, apa yang saya ada, terutamanya pengalaman saya dan juga ilmu saya. Tak banyaklah ilmu tu, adalah sikit. So untuk berkongsi dengan seberapa ramai yang mungkin. Sebab sebelum ni saya dah berkongsi dengan beramai jugalah, tetapi itu daripada satu platform. Dan hari ini saya dapat satu lagi platform baru. Dan saya setuju dengan Datuk, saya setuju dengan Prof. Di mana sebenarnya apa yang kita perlu tawarkan kepada masyarakat Islam kita hari ini ialah pilihan. Satu pilihan di mana dalam keadaan seperti dalam sesi FB Live saya dengan Cik Azhar sebelum ni, di Malaysia tidak ada sebarang agensi ataupun sebarang badan kerajaan ataupun akta yang kontrol industri ini secara undang-undang. Jadi di dalam industri, syarikat-syarikat yang menyediakan dokumen hibah bebas untuk mengenakan berapa banyak charge pun kepada pelanggan.
And of course, segala charge yang dikenakan ada sebab-sebab tertentu bergantung kepada package ataupun perkhidmatan yang inklusif dalam hibah tersebut. Tetapi macam saya beritahu, bukan semua orang mampu untuk menyediakan dokumen dengan charge ratusan ribu ringgit, puluhan ribu ringgit, ya. Dan macam Datuk sebut tadilah, kalau orang yang banyak duit macam Datuk boleh lah, tapi macam kami ni kami perlukan pilihan. Kami perlukan option, dan kita hari ni dalam keadaan yang sangat mencabar, iaitu atas sebab COVID-19 ni. Ianya satu cabaran bukan saja pada kita, malah satu dunia. Jadi kita hari ini kita kena be very resourceful dengan menggunakan apa saja sumber yang ada, apa saja networking yang ada, apa saja keupayaan yang ada untuk kita gambling supaya kita boleh jadikan satu pendapatan, dan juga yang paling penting ialah jadikan satu platform dakwah. Jadi bila Datuk sebut makna perkataan Hans tu, saya hari ni baru dengar juga, sebab Azhar pun tak beritahu saya pun makna Hans tu itu hari. Jadi saya dah ingat nama Hans tu macam nama panggilan kan. But anyway, saya gembira dapat join Hans Legacy, sebab macam saya beritahu tadi, saya nak cari ataupun nak dapatkan satu platform untuk saya terus aktif dalam industri, insya-Allah. Terima kasih Cik Azrin. Kita mengucapkan sekali lagi terima kasih kerana hadiran Cik Azrin telah memberi sinar yang lebih cerah untuk kita lebih maju ke hadapan. Jadi soalan yang keempat. Okey, Prof. Prof, kita antara orang yang terawal join kan, daripada bulan 8, 11/9. Jadi apakah apakah perubahan yang telah Prof rasakan ataupun kemanisan yang telah Prof rasakan setelah terlibat ataupun jadi perunding dengan Hans ni? Boleh ceritakan? Okey. Perubahan atau kemanisan ya? Ya. Okey. Jadi alhamdulillah sejak saya pun dah dalam Hans ni lama. Tak lama maknanya baru beberapa bulan. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa seronok lah kan, sebab saya dapat bantu orang lah. Bantu kawan-kawan, bantu yang masyarakat yang mana mereka ni dia orang pun tak tahu. Terutamanya orang kita kata orang yang kritikal untuk buat hibah ni kan. Yang kita kata orang yang tak ada anak, yang tak ada anak lelaki dan sebagainya. Jadi kita rasa seronok. Bila dia call, kita pun beritahu dia apa cerita pada dia kan. Apa yang akan jadi kalau kita tak buat perancangan kan. Jadi Masya Allah, dalam grup saya pun, dalam grup WhatsApp pun, alhamdulillah mula-mula saya pun tak tahu bidang ni bidang baru kan. Jadi mula-mula Cik Azhar lah banyak bantu untuk jawab soalan. Semua dia jawab. Start pula. Prof. Teknologi. Teknologi. Gangguan teknikal. Gangguan teknikal. Prof. Hello Prof. Hello Prof. Hello Prof. Hello Prof. Putus tu. Tak apalah, Datuk sambunglah. Okey. Okey Datuk. Walaupun Datuk baru join awal tahun 2020, kita jumpa pada hujung Disember 2019, tapi 2020 baru Datuk join secara sah. Apakah yang kemanisan ataupun yang Datuk telah rasakan apabila menyertai Hans ni? Dari segi intelektual dan juga dari segi physically ya. Pertamanya saya rasa saya dah jawab soalan tersebut tadi. Saya dah bagi filler ya Cik Azhar. Yang pertamanya ada tiga perkara. Yang pertama saya sekarang ni sebagai jalan dakwah ada solution. Ada solusi nak bagi dekat pendengar tu kan, macam mana ada masalah. Kalau tak dulu
maaf saya, tolonglah cari syarikat ni, pergilah jumpa. Ya, itu yang pertama. Jadi sekarang ni saya rasa lebih lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk diri saya sendiri, ya, saya belajar satu teknik-teknik baru sebagai perunding. Sebab saya datang bukan sebagai perunding. Kan? Kita datang sebagai orang berdakwah ni apa dan sebagainya ni lain. Dia kena menyesuaikan diri keadaan tu macam mana kan untuk menjadi seorang perunding berjaya. Dan apa yang paling mengejutkan, ianya datang daripada Cik Azhar sendiri sebagai ketua pegawai eksekutif. Itu saya mengejutkan. Pada saya memang susah nak dapat pengalaman berharga begini di mana seorang ketua pegawai eksekutif menurunkan ilmu dia direct, ya, kepada perunding, walaupun perunding baru ke tak kisah, ya. Dan yang ketiga, ya, dengan kehadiran Cik Azrin, alhamdulillah ada satu sesi baru kan, saya lebih memahami sekarang proses pengurusan harta, kan, lebih memahami. Dan bila kita memahami proses pengurusan harta tu, kita mudah untuk sebagai perunding untuk bercerita dengan bakal-bakal pelanggan, prospek tentang bagaimana nak merancang harta dia dengan lebih baik. Kan? Kalau tak dulu ikut faraid je 100% lah kan, sebab kita tak faham sangat tentang proses pengurusan harta yang diperlukan oleh yang memenuhi kehendak undang-undang negara kita. Itu tiga perkara yang pada saya perubahan yang saya dapat lah, ya, setelah join hands ni. Okey. Cik Azhar. Terima kasih. Prof ada masalah lain tapi dia sedang cuba untuk teknikal. Jadi kita teruskan lagi. Soalannya yang seterusnya lah. Ialah macam Datuk kata tadi, Datuk datang sebagai seorang pendakwah, seorang mutawif, seorang accountant, kan? Jadi apa yang Hans bantu Datuk? Bagaimana Datuk melihat bagaimana Hans dapat membantu Datuk untuk menjadi seorang penjual ataupun sale? Apakah yang telah Datuk nampak yang boleh Datuk ceritakan di luar sana? Mungkin kita ni daripada background apa pun juga, tapi Hans ada satu mekanisme untuk membantu orang untuk berubah. Apa yang Datuk nak kata tentang tu? Boleh kata tentang tu? Okey. Dia bila saya cuba menjawab soalan tersebut begini cara dia, ya. Saya naik daripada bawah dah sampai ke satu peringkat macam Cik Azhar juga mengetuai sesebuah organisasi berhad dan sebelum itu jaga 180 orang. Jadi ya, you dah ada kat betul-betul tingkat atas, kan? Jadi bila dapat sesuatu, nak berubah tu bukan senang. Betul. Nak berubah tu bukan senang. Dan jadi apa yang Cik Azhar kongsi, kita dah comfort. Dah comfort dan kita rasa cara kita itulah cara yang paling betul. Kan? Kan? Sebab benda tu dah jadi habit. Tapi habit tu mungkin habit yang tidak baik. Habit yang bad habit orang kata. Bukannya good habit. Tapi saya belajar daripada Cik Azhar ni yang sekarang saya panggil bos, ya. Dengan peringkat awal, goal setting. Balik semula, goal setting. Kan? Goal setting. Kan? Buat perancangan daripada goal setting. Kena buat 3P, you know, presentation, phone call, kan? Closing prospect, kan? 3P saya panggil, kan? Jadi itu pada saya mendidik diri saya sendiri untuk lebih berdisiplin. Dan untuk berjaya, kita mesti berdisiplin. Situ secara ringkas dan padat saya rasa. Padat. 3P, prospecting, presentation, phone call dan juga presentation. 3. Itu dipanggil behavior. Okey, Prof. Okey, selamat datang kembali. Okey, sorry, lain masalah lain. Prof. Prof adalah orang akademik. Saya ingat soalan pertama yang Prof tanya dengan saya dulu, Cik Azhar belajar dekat mana? Betul tak? Betul. Betul tak? Kan? Betul. Saya cakap lah saya belajar kat mana. Tapi tak saya cakap dengan orang. Saya belajar kat mana? Oh, dia kata bagaimana Prof
dapat dibantu oleh Hans daripada seorang akademik menjadi seorang salesperson. Mindset bertukar. Apa yang Prof boleh beritahu di mana yang menarik part yang Hans boleh bantu seseorang tu? Macam mana? Komen Prof. Okey. Boleh ulang balik soalan tu, apa jelas lagi? Apakah yang anda boleh kata kekuatan Hans yang anda nampak untuk menarik masyarakat luar sana jadi perunding Hans dari segi mampu menukar, membantu kita dapat aspirasi, menukar kita dulu seorang daripada ahli akademik, seorang pendakwah menjadi seorang salesperson. Okey, ya. Okey, saya ni memang walaupun akademik seperti saya katakan tadi, saya juga pun biasa buat bisnes kan, biasa menjual dan sebagainya lah. Jadi saya nampak Hans ni dia punya harga yang ditawarkan Hans Legacy ni memang harga yang mampu. Sebab kita nak bantu orang. Saya selalu dengar Cik Azhar ni sikit nak bantu orang, sikit nak bantu orang. Dia punya fikir dia nak bantu. Jadi saya pun tuning saya punya pemikiran kan. Jadi saya pun rasa ini benda yang saya pun nak bantu orang juga. Sebab dengan harga yang mampu milik yang ditawarkan Hans, memang insya-Allah lah, memang ramai orang akan ambil package Hans lah. Jadi kalau dibandingkan, ramai orang mereka ni macam bila dia pergi, ada yang saya dengar daripada pengalaman ni pada saya punya klien kan. Mereka dengar daripada company lain kan, bila dengar memang dia rasa nak buat. Tapi bila dia tengok harga tu, dia jadi terhenti niat tu. Sebab mahal sangat. Tapi dengan harga yang mana Hans tawarkan, insya-Allah memang dikatakan memang mampulah. Maknanya kita target kepada masyarakat awam, masyarakat orang kata marahin. Yang mana kita bagi package ekonomi. Dan inilah perkara yang saya nampak sangat-sangat penting lah, sebab benda ni penting, dan bila kita buat dengan harga yang mahal, dia orang tak mampu, macam mana orang nak beli kan? Macam mana orang nak buat? Jadi saya nampak hanya satu company yang mana memanglah dengan jadi perunding pemurah, dan bila kita nak buat wasiat, dokumen wasiat dan hibah pun murah. Jadi ini satu tarikan yang sangat orang kata menarik lah, sangat kuat insya-Allah. Dari segi intelektual, pembangunan minda, bagaimana kita bantu yang Prof rasa, yang Prof telah lalu, bagaimana saya cuba memberi aspirasi kepada Prof untuk membuat transformasi diri dari segi intelektual minda, bagaimana Prof lihat benda tu? Okey, alhamdulillah saya ni bila saya masuk sini, saya pun rasa saya ni belajar walaupun saya ni Muhammadiyah, tapi bidang saya bidang IT. Jadi bila saya masuk, saya pun anggap diri saya ni pelajar. Dan saya anggap Encik Azhar ni saya punya mentor lah. Jadi apa dia cakap, saya pun cuba digest, saya belajar, saya cuba amalkan. Dan itulah saya transform diri saya lah daripada seorang akademik menjadi perunding tu melalui didikan yang mana saya open. Maknanya kita jangan kata aku ni dah pandai, tak ada Kita tak ada kata kita ni pandai semua. Mungkin dalam bidang kita pandai sikit. Tapi dalam bidang wasiat, saya rasa saya ni masih pelajar. Jadi saya perlu belajar. Jadi itulah bila ni saya kata inilah satu perkara yang mana saya kena buat. Sebab saya memang tak tahu. Jadi kita tak tahu dan kita perlu belajar. Ini bila orang tanya saya kan. Ada kawan-kawan adalah orang tanya saya, Prof, apa syarat-syarat untuk jadi perunding? Saya senang jawapan saya. Jadi perunding, pertama kita ada semangat untuk kita belajar, dan kedua kita ada semangat untuk membantu masyarakat. Itu aja. Dia tak ada syarat dia kena ada SPM lah, dia kena ada macam inilah, kena ada kelayakan ada degree lah bidang ni, tak ada. Okey. Teknikal lagi. Teknikal lagi. Prof. Line dia terputus lagi. Prof, kami tak dengar Prof. Prof. Hello Prof. Hello Prof. Hello. Tak boleh dengar. Okey. Saya nak tanya kepada Encik Azrin. Apa yang Encik Azrin boleh kongsikan? Apakah yang Encik Azrin nampak yang ada kekuatan kepada Hans
yang orang luar semua tak tahu sebenarnya Encik Azim tertarik, yang boleh Encik Azim kongsikan dari mata Encik Azim sepanjang kita kenal dan kita bekerja bersama? Apa yang Encik Azim nak kongsikan tentang satu kekuatan ataupun apa kekuatan yang orang di luar sana perlu tahu? Okey, ini soalan yang sangat bagus. Sebab apa? Sebab pada saya, bila saya join Hans Legacy, satu perkara yang saya nampak, saya setuju dengan Datuk, saya setuju dengan Prof. Azhar ada daya penarik dia tersendiri. Dan pada saya, sebagai orang yang baru mengenali Azhar selama lebih kurang hampir 2 bulan, sebulan lebih, satu perkara yang menarik saya kepada Hans Legacy ialah sikap keterbukaan Azhar sebagai CEO syarikat itu sendiri. Keterbukaan ni maksud saya ialah bersedia menerima sebarang kritikan, bersedia menerima sebarang teguran yang diberikan bukan oleh saya saja tetapi oleh perunding-perunding Hans ni. Sebab kita kena ingat satu benda, bahawa we are not perfect. Kita ni bukan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang yang sempurna. Sempurna ni maksudnya kita ni bukan serba boleh. We can do everything. Kita tak boleh berfikiran bahawa in order for us to do something, we cannot do it alone. We can do it alone. Kita tak perlu orang lain dalam hidup kita. Jadi sebab saya bercakap atas dasar pengalaman. Sebab pernah juga ada orang cakap dengan saya bahawa kau tak boleh buat bisnes ni sebab kau bukan peguam. Jadi ini antara kata-kata yang memberi semangat kepada saya untuk buktikan bahawa you are wrong. Dan ada juga yang cakap dengan saya, kau buat bisnes ni kalau kau buat seorang-seorang boleh jadi ke? Saya kata memang tak boleh. Saya perlukan saya punya partner. Saya perlukan sparring partner. Tapi ada orang dia mengaku, dia kata I can do this alone. I can do this alone without you pun. Ada orang dia pernah cakap macam tu. So bila dia cakap macam itu tak apa, mungkin Allah bagi dia kelebihan pada dia untuk dia buat benda tu sendiri. Tapi pada saya, yang paling penting ialah macam mana kita nak bekerja dalam jemaah. Sebab apa? Macam Prof ada kelebihan tersendiri, Datuk ada kelebihan tersendiri, Cik Azhar sendiri pun ada kelebihan sendiri, saya pun ada ilmu sikit. Jadi a combination of a people, combination dalam satu grup ni sebenarnya akan menjadikan organisasi itu lebih mantap. Dan macam saya beritahu tadi, yang membuatkan saya tertarik kepada Hans ialah sikap CEO dan pemilik itu sendiri terbuka untuk menerima sebarang teguran ataupun penambahbaikan terhadap syarikat. Sebab syarikat Hans adalah syarikat yang baru. Bila baru ni memang of course perjalanan tu masih jauh. Tetapi macam saya beritahu pada session sebelum ni, Cik Azhar sendiri tak perlu benjolkan kepala terantuk kiri kanan seperti mana saya buat 15 tahun yang lepas. Jadi cut short, saya akan tarik Cik Azhar untuk duduk dalam lorong tu tanpa terantuk kat dinding kiri kanan ni. So that's what I'm trying to do. Itu yang saya cuba buat dan saya alhamdulillah Cik Azhar menerima nasihat saya, sebab itu lantik sebagai penasihat tu kan, sebab terima nasihat lah tu. So jadi atas sebab itu I'm willing to cooperate. I'm willing to bekerjasama dengan Cik Azhar dan juga semua ketua-ketua perunding yang ada dalam Hans Legacy, sebab my intention is one. Intention saya satu je, iaitu macam saya beritahu tadi, saya nak dapatkan platform untuk saya terus aktif dalam industri ni sebab saya ada ilmu sikit nak kongsi dengan orang ramai. So platform saya ialah Hans Legacy sekarang. So itu yang paling penting yang saya nampak pada saya, dan dalam marketing, dalam pemasaran, dalam industri estate planning ini sendiri, sebenarnya kita perlu evolve secepat mungkin berdasarkan keadaan. Sebab hari ini surprisingly, bila kita bagi tahu pada orang ramai bahawa untuk jadi ejen ataupun perunding Hans Legacy hanya RM200, jangan terkejut bila ada syarikat lain akan ikut kita turunkan harga juga. Sebab apa? Sebab nampak bahawa yes, sebenarnya this is the market rate. Maksudnya orang sebenarnya nak ilmu tetapi atas sebab mahal sangat, nak buat dokumen pun mahal sangat. Jadi kita cuba tawarkan pilihan. Sebab kita mustahil ada orang yang akan cakap, oh betul lah. Dan sekarang, with all due respect, bila kita buat training secara online, what are the cost actually? Apa cost yang timbul sampai kita kena charge agent kita ataupun perunding kita sampai ribuan ringgit?
sampai ratusan ringgit nak untuk training saja, untuk hadir seminar tanpa sebarang apa ni. Sebenarnya pada saya boleh buat secara online. Yang you perlu bayar ialah bil internet je. Sebab apa? Everything is free. Minum pun kita minum sendiri. Mas sediakan sendiri. Tak perlu nak bayar. Betul? Jadi everything is free kalau kita buat secara online, kecuali bayar bil internet. Jadi this is a good effort. Sebab itu saya nampak dua tarikan tadi. Yang pertama, sikap keterbukaan Hans Legacy, menerima kritikan. Kedua ialah atas dasar kita cuba memenuhi permintaan rakyat marhain kita yang tak mampu nak bayar mahal-mahal, kita offer kepada golongan ni. InsyaAllah. Terima kasih Cik Azrin. Cik Azhar, izinkan saya tambah apa yang Azrin kongsikan. Ya, saya bersetuju. Saya ada dua lagi yang saya nak tambah. Pertamanya dari sifat keterbukaan Cik Azhar tu. Itu adalah satu kekuatan Hans yang mungkin orang lain tak nampak, tetapi dengan sifat keterbukaan itu menyebabkan Hans evolve. Hans dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita ambil contoh hari ni. Kita buat live. Dalam keadaan PKP, kalau dulu nak buat live macam ini kena pergi kat studio duduk. Dan kita buat training dah beberapa hari, kita buat online. Kan? Itu dipanggil evolve. Kan? Adapt dan menyesuaikan dengan keadaan. Ini adalah satu kelebihan Hans. Dan yang keduanya, yang Encik Azhar sendiri telah menunjukkan sebagai contoh dan teladan yang patut diikuti, di mana Encik Azhar sendiri turun bagi khutbah pusaka kepada waris pelanggan. Dan perunding-perunding Hans patut mencontohi sifat ini. Ada sifat aku hendak bagi khutbah pusaka kepada waris pelanggan kerana pelanggan aku ini adalah saudara aku, sahabat aku. Jadi khutbah pusaka itu aku nak sampaikan. Ini saya tak nampak ada di mana-mana agensi lain. Maafkan saya Cik Azrin, saya tak ada pengalaman, tapi mungkin Cik Azrin boleh bersetuju sebab dia ngangguk tu. Sebab itu dua perkara yang saya nak tambah. Kita ada hak sesama manusia yang kita kena tunaikan. Antaranya menjawab salam, kan? Menziarah orang sakit, kan? Dan menziarah orang meninggal, kan? Sekarang ni bila kita pergi menziarah dan menguruskan dia punya harta, saya rasa ini satu keistimewaan yang saya dapat, yang saya harus ambil peluang ni, kan? Jadi saya nampak benda ni adalah satu ibadah yang saya beri, sebab hidup kita adalah untuk memberi, betul tak? Jadi saya harap benda ini menjadi inspirasi kepada semua orang. The more we give, the more we get. Jadi berikan aja apa yang kita ada, sebab semuanya bukan kita punya. Allah Ta'ala akan beri lagi banyak, kan? Okey. InsyaAllah. Okey, seterusnya soalan yang keenam, yang terakhir lah. Kita nak tanya kepada Prof, apakah harapan dan nasihat anda, Prof Mazia Azizi, kepada masyarakat tentang kerjaya ini? Apakah harapan dan nasihat? Prof? Alamak, kesian Prof. Asyik technical problem ya. Data habis. Boleh ingat tak? Okey. Apakah harapan dan nasihat anda kepada masyarakat? Okey. Saya kena cabut tadi dia punya headphone ni. Cabut. Okey. Dia ada longgar sikit. Okey, jadi inilah satu saya nak perunding wasiat dan hibah ni satu kerja yang sangat mudah. Sangat mudah sebab apa? Saya rasa orang memang nak. Kita pergi pada siapa pun kita boleh cerita. Ini pengalaman saya lah. Saya ada jumpa sekali tu saya pergi makan. Pergi kenduri. Jadi saya pergi kenduri ni, saya pun jumpalah satu orang makan sebelah saya ni. Saya pun tak kenal dia. Tapi bila saya cerita, dia pun cerita, dia doktor. Saya kata saya ni pun saya ni pencen dan sekarang ni saya buat wasiat kan. So saya pun sembang-sembang dengan dia tentang pentingnya kita buat wasiat dan hibah.
Lepas tu dia beritahu saya cerita lah yang macam terutamanya macam golongan yang kita kata kritikal untuk buat hibah, yang tak ada anak lelaki, yang tak ada anak. Dan tengok bila dia kata saya ada anak perempuan seorang je. Dia doktor, isinya pun doktor. Rumah pun ada, tanah harta pun ada. Jadi bila dia cerita tu, dia pun bila dia dengar tu, dia rasa aku kena buat ni. Aku kena buat. Jadi lepas tu lepas makan tu, terus dia bawa ajak pergi rumah dia, terus sisi borang, terus dia bagi saya duit deposit RM1,000 cash. Saya pun terperanjat. Cash, bukannya bagi masuk akaun ke nanti saya masuk, terus bagi cash. Jadi ni saya nampak ni satu, dan ni bukan satu, banyak lagi kes lah kan, yang mana bila kita jumpa orang yang macam ni, mudah sangat. Yang pentingnya kita kena bagi dia kesedaran, kepentingannya kita buat perkara macam ni. Pentingannya kita buat perancangan. Dan inilah yang saya buat dalam dalam grup WhatsApp saya pun. Saya akan ceritakan tentang kepentingan, cerita kenapa kita kena buat, kenapa kita kena merancang, kenapa kita perlu buat wasiat, kenapa kita perlu buat hibah. Saya akan bagi dalam grup yang macam information kan, terdapat daripada YouTube, ambil ceramah-ceramah yang pendek-pendek tu pasal ni, saya ambil daripada keratan scroll khabar. Memang dalam internet, Masya Allah, kita Google je, wasiat, hibah, pusaka, banyak sangat maklumat. Kita pilih lah yang mana sesuai, kita bagi. Dan memang orang bila dengar tu, Masya Allah, ada yang kata terima kasih Prof, saya pun tak tahu benda penting, macam-macam. Bila saya cakap, memang bila saya tahu tu, dia mula dah semangat dia membuat-buat. Jadi itulah saya pun rasa benda ni orang kata kita pun rasa seronok. Kita pun rasa seronok kalau kita boleh share perkara yang macam ni dan kita boleh bantu mereka menyelesaikan macam-macam masalah. Memang orang tanya soalan macam-macam, tapi macam-macam lah. Itu meninggal itu dan sebanyak kita lebih daripada yang dah meninggal. Sebab bila dah meninggal, baru dia nampak kesedaran apa yang pun memang payah. Macam-macam dia kena buat itu dan ini, macam-macam lah kan. Tapi inilah dia kan, bila kita dapat terus membuat perancangan. Tapi kita hidup sama kita perancangan adalah makanya. Jadi inilah kita kata nak cerita pemuda orang apa tak tahu. Saya jumpa satu ustaz yang dia kata kat saya, dia kata masyarakat, dia kata memang sedikit yang tahu. Sedikit saja yang tahu pasal perkara wasiat ni. Ini betul. Macam hari tu Cik Azrin kata lah, kita ada kek lah, kek yang besar. Kita legacy pun yang kita periksa juga macam satu lautan, market sangat besar. Jadi kita tak perlu risau nak kena compete dengan company ni. Kita buat kita tu je, kita buat kita memang kita telur besar ni memang yang ada dekat Malaysia pun berapa company aja. Jadi inilah kita kata sangat orang kata sangat berpotensi. Di samping kita buat apa orang kata kita buat mencari rezeki kat dunia, di samping itu kita pun akan dapat saham di akhirat dengan niat kita membantu. Dan kita boleh bantu orang bila kita offer harga yang murah. Itu dia. Tapi kalau kita nak bantu harga mahal, apa nak buat kan? Jadi saya nampak Han dengan harga dia cukup murah. Ya. Bagaimana Prof melihat dari segi pendapatan yang telah Prof dapat? Ya. Bagaimana Prof melihat pendapatan yang telah Prof capai sehingga saat tahun ini? Jumlah pendapatan ya. Jangan cakap depan ni Prof, nanti ada orang income tax dengar. Cik Azhar tanya tak boleh beritahu lah macam ni. Kena rahsia lah. Jangan nanti orang jadi macam orang bawa Grab, jadi declare berapa banyak terus kena income tax. Yelah. Tapi saya tak apa, dalam PKP boleh declare sebab banyak insentif sekarang ni. Habis pun dah habis kita dah. Jadi alhamdulillah saya pun dapat pendapatan, kalau kata jumlah tu kalau ingat dalam lebih daripada
15 ke 20 ribu lah macam tu lebih kurang. Alhamdulillah. Yelah. Tapi yang bagusnya hal legacy ni, dia suka buat tawaran promosi. Yang pertama dia buat masa bulan 12, kempen 1 juta wasiat. Orang dengar apa? Oh, 1 juta. Dia itulah Cik Azhar, dia punya kelebihan tu. Dia suka bagi promosi. Saya rasa tak tahulah macam Cik Azrin dah pernah dengan company dulu kan, sama ada benda ni biasa dibuat. Tapi Cik Azhar ni memang promosi tu memang Masya Allah. Dan bulan Februari baru ni pun jadi buat lagi saya promosi. Saya ada bagi sebagai taklimat satu koperasi wanita di Kuala Lumpur. Koperasi ni di bawah naungan dulu pengasas dia lah Tan Sri Asyagani. Dia jemput saya pergi dan saya bagi. Dan masa tu pun Cik Azhar kata kita buat promosi. Masa tu pun dekat ujung bulan 2. Dia kata mana kita buat promosi pada koperasi. Lepas tu saya pun okey lah buat koperasi. Alhamdulillah lah. Di samping tu dia bagi juga kita buat promosi kepada saya punya grup. Alhamdulillah dapat close dengan ada seorang saya ingat seorang profesor daripada UKM. Dia umur 70 tahun. Anak 5 orang tapi semua perempuan. Saya pun tak kenal dia, jumpa dia dekat hotel. Masa makan pagi tu, sarapan pagi saya jumpa dia, saya sembang-sembang dengan dia. Sembang biasa je. Tak ada niat pun kata nak jual apa kat dia pun. Tapi bila dia cerita, kita pun biasa cerita nama apa, anak berapa. Jadi bila dia kata anak perempuan semua, dia kata Prof, ini penting Prof kena buat wasiat. Saya cerita apa yang saya buat. Dia kata penting kita buat sebab anak perempuan semua. Jadi adalah dia punya reason ni kan. Jadi Alhamdulillah lah dia pun close lah. Alhamdulillah dia pun ambil satu package untuk dia. Jadi Alhamdulillah banyaklah benda-benda yang mana saya rasa memang orang kata nak close tu sangat mudah. Cuma kita ni kena rajin bercakap. Rajin berkongsi, rajin bercakap, jumpa orang pun kita sembang-sembang dan kita tanya dia macam mana keluarga background dia macam mana. Dan bila kita nampak peluang tu, yang mana dia katakan dalam ni ada 10 orang yang kritikal untuk wasiat, yang buat hibah, kata buat hibah. Maknanya orang yang tak ada anak, yang tak kahwin, yang poligami, yang ada anak angkat, ada anak OKU dan sebagainya. Bila kita jumpa orang yang termasuk dalam golongan ni, itulah yang saya rasa masa yang terbaik untuk kita jelaskan kepada dia penting dia buat hibah. Supaya bila dia meninggal nanti insya-Allah dia punya waris dia tidak akan ada masalah lah insya-Allah. Okey Prof. Terima kasih Prof. Okey, sekarang Datuk pula. Apakah harapan dan nasihat Datuk tentang kepada masyarakat tentang peluang yang ada tentang kerjaya perancang harta Islam ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Azhar. Saya nak bagi nasihat satu dari bentuk kerjaya, satu lagi kepada bakal perunding yang akan jadi perunding ya. Kerjaya ni untuk masyarakat, bagi masyarakat kerjaya ini adalah satu kerjaya yang mulia. Semua kerja kecuali melakukan benda-benda yang haram adalah kerja yang mulia. Tapi saya rasa kerja ini lebih mulia kerana yang pertamanya anda mengamalkan sunnah, iaitu ilmu yang akan dicabut, yang pertama dicabut daripada muka bumi. Ya, ilmu faraid itu diamalkan. Itu yang pertama. Kenapa kerja yang mulia? Yang kedua, kenapa dia kerja yang mulia? Satunya kita membantu si mati menyelesaikan hutang-hutang dia. Ya? Dan satu lagi, membantu waris si mati meneruskan kehidupan dengan harmoni. Kita banyak dengar tentang fitnah keluarga, silaturahim. Bila ada kematian je, keluarga bercakaran. Jadi insya-Allah dengan kerjaya ini, kita dapat membantu supaya silaturahim itu berterusan berjalan dengan baik, dengan harmoni. Itu dari segi kerjaya. Bermakna kerjaya yang mulia. Yang keduanya adalah dari segi nasihat dan harapan saya kepada bakal-bakal perunding dan perunding-perunding, kawan-kawan, sahabat-sahabat perunding yang dah ada dengan Hans. Nasihat saya yang pertama, lakukan kerja ini lillahi ta'ala. Saudara Azrin selalu pesan, saya bercakap dengan dia pun, Tok, buat kerja ini lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama, penting. Sebab sebagai perunding ni, kita ada banyak package. Nanti bila dah masuk, yang bakal-bakal perunding dah masuk jadi perunding ni, dia tahu.
Ada package wasiat, ada package hibah, ada package hibah untuk anak-anak bawah umur, ya, dan seterusnya. Kalau kita buat kerana bukan lillahi ta'ala, kita akan jual package yang paling mahal. Itu yang saya takut. Jadi nasihat kepada perunding-perunding, lakukan ini kerana lillahi ta'ala. Yang kedua, untuk bakal-bakal perunding, untuk berjaya dalam kerjaya ni, ya, kena seperti apa yang Prof cakap mula-mula tadi tu. Kena ada semangat untuk membantu. Membantu, ya, tadi si waris, dan membantu orang yang ada harta tu, ya, bila dia meninggal dunia, ya. Dan yang ketiganya, bagi perunding-perunding, peluang, ya, kerjaya ini amat besar. Baru dijangkakan itu hanya anggaran 5% dah buat perancangan harta. 5% daripada 18 juta. Kita kata 18 juta tu masuk kanak-kanak lah. Kita ambil 10 juta je. 5% daripada 10 juta orang. Kan? Ya, dah tolak kanak-kanak kan, yang tak akan buat dah tolak. 10 juta orang ni. Peluang tu begitu besar, dan dengan apa yang Hans tawarkan, dengan package mampu milik, dengan trainingnya yang diberi, ya, sekarang ni dalam keadaan PKP, dengan training online dan sebagainya, saya rasa untuk berjaya adalah mudah. Dengan satu syarat, anda ada semangat untuk membantu, dan keduanya, anda ada semangat untuk berubah, ya, menjadikan sesuatu yang lebih baik. Ya? Saya nak tambah sikit, ya, sebab Azrin kata jangan iklankan. Saya bukan nak iklan. Saya nak cakap dalam suasana PKP ni, ya. Okay, saya sign 2 bulan 1, tapi saya tak buat. Saya tak buat apa-apa sebab menguruskan anak pergi belajar di luar negara. Alhamdulillah, masih lagi di luar negara, sedih. Pagi-pagi saya bangun doa, nangis. Ya Allah, kau jaga keselamatan anak aku, ya Allah, seorang-seorang di Birmingham, UK. Saya sedih, nangis, menitis air mata. Yang kita tak tahu. Kan? Jadi, dalam keadaan PKP ni, ya, saya teruskan usaha dakwah, dan bila Hans buat promosi 5 hari sempena hari kelahiran CEO Cik Azhar pada 27 sampai 31, dalam keadaan PKP, Allah bagi rezeki kepada saya, ya, dapat komisen RM1,260. Dalam alhamdulillah 5 hari kan duduk kat rumah, kan. 5 hari duduk kat rumah. Jadi pada nasihat saya kepada bakal-bakal perunding, ambil peluang ini, ya. Nak buat part time terpulang, nak buat full time terpulang, ya. Kerana anda berpeluang, ya, melakukan kerja yang mulia yang pertama, dan yang kedua menjana pendapatan, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Kalau kita tengok kat sini, Profesor Azizi pun sanggup berubah, Datuk Amin Nurdin pun sanggup berubah. Kenapa kita tak berubah, kan? Jadi untuk kita mencapai benda yang baru, kita kena buat cara baru. Kita kena bertindak cara lain. Okey, kita nak dengar pula apakah harapan dan nasihat daripada Cik Azrin kepada masyarakat di luar sana tentang kerjaya ini bersama dengan Hans Legacy. Okey, pada saya market di luar sana luas. Orang kita market dari sudut potensial siapa yang nak menjadi perunding Hans ni, sebenarnya mereka ada banyak pilihan. Ada beberapa syarikat lain yang di luar sana. Dan saya suka ingatkan bahawa bila kita nak buat kerja ni, kita tanya hati kita. Macam mana Datuk buat, macam mana Prof Azizi buat. Tanya hati kita. Kita join industri ni untuk apa? Dan macam saya selalu highlightkan juga, sebenarnya kita tak perlu jadi sebesar, sampan kita tak perlu ditukar menjadi sebuah kapal kontena sebenarnya. Dengan bawa sampan pun kita boleh tolong orang sekadar yang kita mampu. Kalau ada orang lemas 5 orang, kita tak boleh angkat semua pun naik sampan, sebab sampan kita boleh 4 orang je naik, kita angkat 3 orang. Sebab yang 2 orang lagi mungkin ada kapal besar ataupun sampan-sampan lain yang akan ambil, akan bantu mereka. Jadi kita buat apa yang kita mampu buat dalam keadaan diri kita mampu untuk tolong ataupun tidak. So kita kena tanya diri kita sendiri. Sebab itu ada
sahabat saya tanya, Cik Azrin, wah sekarang dah join syarikat baru. Saya kata, ya. Sebab apa? Sebab saya nak cari satu platform yang baru. Keduanya, saya nak jumpa orang-orang yang baru. Saya nak jumpa kawan-kawan yang baru yang mungkin akan dapat memberikan saya lebih banyak input, lebih banyak ilmu. Sebab lagi ramai kita jumpa, lagi banyaklah ilmu yang kita boleh kongsi. Sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi kita gemblingkan kita punya tenaga bersama. Masing-masing ada kelebihan, kita gabungkan kelebihan-kelebihan ni untuk menjadi satu, maknanya bukan semua orang, bukan Cik Azhar seorang je yang akan dayung sampan, semua dayung. Masing-masing pegang pendayung. Kita akan dayung sama-sama. Jadi itu saya punya harapan ialah agar sesiapa yang nak masuk, nak join jadi perunding, fikir betul-betul macam Datuk sebut tadi, nak buat part time boleh, nak buat full time boleh, duduk kat rumah pun boleh buat marketing. Dalam dunia PKP sekarang ni, dalam tempoh PKP ni macam-macam boleh buat. Kalau dalam Facebook dia orang asyik post pasal makan aja, hari ni masak apa kan. Hari-hari duk fikir masak sampai ada satu video kata dah tak tahu dah makcik nak masak apa hari ni, kata dia. Sebab dah hasil masak aja kan. So cuba cerita pula makcik tu, cubalah masukkan bab pusaka pula. So mana tahu ada pula yang berminat kan, tukar topik pula. Jadi insyaAllah saya mengalu-alukan kedatangan ataupun kehadiran perunding-perunding yang baru macam Datuk dengan Prof pesan tadi. Nawaitu kita lillahi ta'ala, kita tolong orang kita selagi yang kita mampu, setakat yang kita mampu, dan insyaAllah usaha tu nanti bukan kita yang tentukan siapa yang akan dapat ganjaran untuk usaha tu, tetapi Allah Ta'ala yang akan tentukan ganjaran kita. Dan di dunia insyaAllah kita dapat rezeki yang halal, kita tolong. Macam Prof tadi dah declare dah berapa banyak dia dapat, jaga-jagalah. LHDN kejar lepas ni. Datuk dia declare sikit je, dia sekedip sikit, dia declare sikit je, dia tak declare banyak. Jadi insyaAllah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi bekerjasama dengan saya sendiri, dengan Azhar, Datuk dan Prof Azizi, dan kita mengalu-alukan lagi kedatangan ramai untuk involve. Macam saya beritahu tadi, kalau kehadiran Hans Legacy dapat memberikan impact kepada pasaran yang sebelum ni orang tak pernah dengar pun siapa Hans Legacy ni kan, tapi sekarang everybody is talking about Hans Legacy, so that's a good sign. Itu satu petanda yang bagus. Sebab macam saya beritahu tadi, kita cuba bantu rakyat marhain kita. Ya, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Cik Azrin. Okey, itu hari pada 3 April saya telah buat live dengan Cik Azrin pertama untuk julung kalinya selepas pelantikan beliau sebagai penasihat Han. Jadi selepas daripada FB Live tu, kita telah menerima banyak feedback yang positif yang bertanya tentang yang nak jadi perunding, nak berminat nak join Han. Jadi saya telah berbincang dengan Cik Azrin dan kita telah melancarkan satu kempen, iaitu kempen Jom Jadi Perunding Hans. Okey. Kempen itu kita bagi tawaran untuk sesiapa di luar sana yang nak menyertai Han, yang kita tahu sebelum ni harganya adalah 200, tetapi sempena PKP, ini sumbangan Han kepada Malaysia, kita hanya mengenakan RM100 saja. Masya Allah, RM100. Tahniah. Murah sangat. Buat syarat je tu, RM100 tadi tu sebenarnya apa yang dia akan dapat sebenarnya tak berbaloi dengan RM100 tu. Kalau dia orang pergi pasar, RM100 dapat apa sangatlah, betul tak? Kan? Betul. Yang kita akan cambah dengan ilmu yang kita akan beri, kita akan suntik, dia boleh membina pendapatan beratus-ratus beribu ringgit. Dengan RM100 saja. Jadi rebutlah peluang ini. Tawaran ini sah sepanjang PKP saja. Sepanjang PKP, satu penyertai Han hanya RM100. Hubungi Datuk Haji Amiruddin dan juga hubungi kita punya ketua perunding Profesor Madya, dua-dua ketua perunding. Dua-dua ketua perunding untuk dapatkan dia punya pendaftaran tadi. Kenapa kena join Han? Saya boleh ceritakan ada beberapa perkara. Yang paling pertama sekali, dapat belajar dan mendalami ilmu peraid dan urus pusaka. Dengan RM100, kalau anda pergi kursus, kan, anda pun dapat benda yang sama, tapi sekarang anda dapat license untuk buat sale.
Kan? Yang kedua, dapat bersama-sama dengan hal menyebarkan ilmu ni kepada masyarakat tentang keperluan dan kepentingan dia. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat Islam. Bila harta ini dapat kurang yang begitu, makin berkurang, memang ekonomi akan meningkat. Yang keempat, untuk diri anda sendiri, dapat menjana pendapatan sampingan yang berkat dan lumayan. Yang seterusnya, ini saya rasa satu benda yang sangat bernilai juga. Berpeluang mempelajari ilmu pasaran ataupun ilmu marketing dan juga kuasa minda. Dengan RM100 tadi, kita akan dedahkan dengan kuasa minda. Bagaimana hubungan minda kita dan juga body kita akan boleh buat kita berjaya. Yang ini kita akan masuk dalam kita punya modul training. Sebetulnya anda tidak kenal apa itu minda, kita akan tunjukkan kepada anda bagaimana minda, kuasa minda boleh menjadikan kita berjaya. Kan? Dan yang paling menarik sekali, commission kita akan bagi sehingga 40%. Work smart 40%. Tetapi work hard 40%, work smart 15%. Okay. Jadi kita bagi 3 peringkat bawah anda untuk anda menikmati overriding. Ya. Jadi untuk personal 40%, untuk bawah untuk overriding 15%. Okey. Dan yang paling saya suka sekali sebenarnya lah, satu benda yang saya syukur sebenarnya bila saya terlibat dalam industri ni. Allah Ta'ala letakkan saya di satu tempat yang pada saya di pandangan mata masyarakat yang sangat istimewa lah sebenarnya. 20 tahun lebih saya dalam bidang marketing, bidang terapi. Sekali pun saya tak pernah buat ceramah di masjid. Kan? Tetapi apabila saya buat benda ni, Prof bawa saya seluruh masjid di Malaysia. Di selatan, di Johor, di Pantai Timur, saya berceramah dekat masjid-masjid. Macam dah ada apa orang kata tu? Ada tauliah kan. Tapi saya jangan pecah lubang tak ada tauliah, kan nanti tak boleh pergi dah. Kita dah ada ustaz yang ada tauliah. Kita dah ada ustaz yang ada tauliah lah kan. Tapi satu benda yang saya pegang bila saya masuk dalam masjid, saya cakap saya buat ni lillahi ta'ala. Saya tak ada niat pun nak menjual, saya hanya nak berkongsi ilmu. Itu saja. Dan alhamdulillah, semua masjid yang saya sudah pergi tadi, di Jitra, di Johor Bahru, di Kelantan, di Manjung sendiri, di Ipoh, alhamdulillah semua Allah permudahkan. Kuliah maghrib, kuliah subuh. Ini satu benda yang saya rasa Allah Ta'ala beri kepada saya yang saya tak boleh bayangkan. Mana ada ujian tauhid pergi bercakap di masjid? Ada ke? Ada kan? So ini satu benda yang penting lah. Yang saya rasa yang Allah Ta'ala mana kita meningkatkan nilai kita semakin tinggi di mata masyarakat, insyaAllah. Kan? InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Seterusnya, orang selalu bertanya latihan. Okey, dalam keadaan PKP ni sekarang, jangan risau. Kita ada latihan dalam talian, insyaAllah. Kita dah mulakan pun, kita tak Cik Azrin. Kita dah mulakan latihan dalam PKP ni. Perunding-perunding kanan pun telah diberi latihan oleh Cik Azrin. Betul. Cik, apa komen Datuk, apa komen Profesor tentang latihan yang baru kita buat? Apa komen Prof tentang baru ni training yang dibuat oleh Cik Azrin? Oh, memang sangat very informatif. Banyak benda baru yang saya belajar lagi lah. Lebih detail lagi kan. Ya. Jadi alhamdulillah lah. Dia menimbulkan semangat untuk kita belajar lagi. So apa komen Datuk? Saya memang latihan tersebut sangat berguna dan sangat berkesan kerana ia memberi tunjuk ajar bagaimana satu proses urus harta yang sistematik. Ya. Hari itu kita belajar pasal wasiat, ya. Bagaimana nak buatkan dengan pusaka kecil, bagaimana kalau harta tu harta melebihi 2 juta dan sebagainya. Itu adalah satu benda baru yang saya memahami dengan lebih baik. Itu pada saya adalah satu perkara yang kita patut teruskan, Cik Azhar. Teruskan untuk perunding-perunding yang lain. Saya pun Cik Azhar, sebelum habis, saya nak kongsikan satu tagline baru
Okey. Kalau diizinkan. Boleh. Ya? Boleh. Okey. Tagline yang saya kongsikan semua ialah hendak Hans H.A.N.S jumpa Hans. Apa maksud dia? Ya? Hendak Hans jumpa Hans. Apa maksud dia? Apa maksud? Hendak harta anda nak disusun, jumpa Hans Legacy. Wah, Datuk ni hebat betul lah bab ni ya. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri semua orang yang hebat. Jadi kalau kita nak berjaya, Itulah. ini kita nak bagi tahu, inilah kehebatan Han. So bila datang Cik Azrin, saya sangat bersyukur kepada Allah sebab telah bantu meningkatkan add value kepada kita punya Hans punya dari segi teknikal, dari segi tambah baik produk-produk yang sedia ada. Saya sangat bersyukur. InsyaAllah Cik Azrin akan menjaga dari segi teknikal ni dan menasihati untuk tambah baik tentang ilmu yang akan diberi. Mungkin Cik Azrin nak beritahu sikit tentang perkongsian training yang kita akan beri. Okey, sebenarnya untuk sesi latihan ni kita ada beberapa modul dan saya pun dah draftkan modul tersebut. Dan jangan risau sebab ramai yang rasa lama nak kena belajar ni, takut tak boleh nak masuk dan sebagainya. Tetapi pada saya simple, bila kita belajar, kita semua pernah belajar. So the only way kita nak faham betul apa yang kita belajar ialah kita praktiskan apa yang kita belajar. Jadi ilmu yang saya dah kongsi, dah turunkan tu boleh dipraktiskan. Dan praktiskan tu cara macam mana? Ialah kita berjumpa dengan orang lah. Kita berinteraksi dengan orang. Jarak 1 meter. Jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. 1 meter. So, gunakan ilmu tu. Okay, praktiskan. Dan insyaAllah lama-lama dia akan jadi mahir. Sebab saya percaya, sebab staff saya sebelum ni, masa saya di syarikat lama, tidak mempunyai sebarang kelulusan, hanya SPM pangkat 2, pangkat 3. Tetapi hari ini dia dah berjaya menjadi seorang yang mahir tentang nak uruskan pusaka. Dalam keadaan seorang peguam yang dah belajar sampai 8 tahun pun belum tentu mahir lagi tentang proses actual, proses fizikal tentang pengurusan pusaka itu sendiri. Itu saya dah buktikan benda tu. Maknanya anybody can join this industry. Tak kira lah whatever profile you are. Not necessarily you a doctor ke, you seorang intellectual ke, sebenarnya itu tak perlu. Yang paling penting macam doktor dengan Prof kongsikan tadi adalah semangat untuk belajar. Your only modal is your brain dengan RM100 yang sekarang Hans bagi. So that is the only modal. The only capital. So please capitalize it. Actually gunakan sebaiknya. InsyaAllah kita boleh kongsi. Saya pun dengan Azhar dah susun beberapa modul dan Alhamdulillah. Dan saya tertarik sebab Azhar dalam FB Live dia selalu offer siapa share berapa banyak dapat hadiah. Dan betul, sebenarnya itu yang dipanggil sebagai one of marketing strategy. Dan pada saya, dunia ini bebas. Kita boleh buat marketing strategi suka hati kita lah nak buat macam mana pun. And kita tak perlu nak komen apa yang marketing strategi orang lain buat. Kita just fokus kepada apa yang kita yakin kita boleh buat dan kita mampu buat. Kita tak perlu kritik apa yang orang lain buat. Dan kita tak perlu ambil peduli pun apa yang orang lain cakap pasal kita. Yang penting nawaitu kita fokus, kita dapat capai apa yang kita nak, insya-Allah Allah akan tolong kita. Okey, itu saja pesanan saya insya-Allah. Okey, jadi saya menyeru kepada semua yang di luar sana, rebutlah peluang ni, hanya RM100 anda boleh, setidak-tidaknya anda boleh gunakan untuk diri anda sendiri ilmu tadi. Jadi kita akan buat latihan dan preview bisnes dengan secepat mungkin apabila kita dapat 30 kandidat yang pertama. Betul. Bila kita dapat 30 kandidat yang pertama, kita akan mulakan latihan, preview bisnes dan latihan, dan kita akan tunjukkan bagaimana nak memulakan bisnes ni dalam keadaan PKP. Dan kita telah berjaya, Datuk telah buktikan yang dia telah berjaya berbelas kes dia telah berjaya close berbelas kes dalam masa PKP 5 hari ya Datuk 5 hari saja. Okey, kita buktikan, jadi kita praktiskan bagaimana kita nak buat presentation gunakan WhatsApp. Betul tak? Gunakan WhatsApp boleh close case. Kan? InsyaAllah
benda ni rebut peluang ni orang di luar sana. Bila kita cukup 30 orang, kita akan mulakan latihan ini segera. Kalau besoklah, lusa kita mulakan. Jadi tengok. Okey, saya rasa kita pun dah lebih daripada sasaran. Kita target sejam je. Ni dah lebih 1 jam setengah. Alhamdulillah. Jadi sesi yang bagus. Itulah. InsyaAllah. Apakah mungkin kata-kata terakhir yang Prof nak ucapkan sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini? Saya rasa inilah peluang kita. Walaupun kita dalam PKP terkurung di rumah, tapi inilah peluang untuk kita dapat menambahkan ilmu. Masa yang kita ada, luang masa ada ke rumah ni kita gunakan sebaiknya. Kita boleh belajar tentang wasiat, tentang hibah, tentang urus pusaka dengan harga yang sangat murah. So saya galakkanlah, saya cadangkan supaya kita semua rebut peluang keemasan ini. Ya, terima kasih Prof. Okey, untuk di luar sana yang nak join, kita dah bagi nombor hotline tu. Hotline ada, nombor Syafiqah ada, nombor Profesor Azizi ada, nombor apa? Datuk Amin pun ada. Okey, kata-kata terakhir daripada Datuk Amin. Saya dah kongsikan sebenarnya bos tadi, Apa? iaitu hendak Hans, saya ulangi lagi sekali, hendak Hans jumpa Hans. Itu yang pertama, iaitu hendak harta anda nak disusun, jumpa Hans Legacy. Ya. Itu. Yang keduanya untuk perunding. Yang bakal-bakal nak jadi perunding ni, jom join Hans. Ya. So itu kata-kata akhir saya lah malam ini. Ya. Jom join Hans dan hendak Hans jumpa Hans. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih Prof. Dan kata-kata terakhir daripada kita punya penasihat, Encik Azrin. Saya pun macam Datuk tadi dah cakap dah kata terakhir tadi kan, dah habis lah. Tapi tak apalah. Okey, so saya mengalu-alukan kedatangan semua perunding-perunding yang baru yang akan join Hans Legacy, insyaAllah. Dalam sesi latihan nanti kita akan berjumpa, insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi. Majlis hari ini, perkongsian kita berjalan begitu lancar sekali. Sound system ada sikit tadi, Profesor punya line ada gangguan sikit tadi. Tapi so far, so good lah. Okay? Jadi semoga ilmu yang kita kongsikan pada hari ini bermanfaat kepada semua orang. Dan kita mengalukan semua perunding-perunding baru Hans. Jom join Hans, hanya RM100 saja. Tawaran terbuka atau tawaran sah sehingga sepanjang PKP saja. Okey? Dan itu pemenang ada pemenang. Jadi tak ada pemenang, 9 je. Anak saya kata tak ada nombor 10, nombor 9 je. Jadi duit hari ini kita bring forward. Okay? Next carry forward. Betul. Carry forward. InsyaAllah akan datang kita akan bawa ustaz dan perunding-perunding lain juga. InsyaAllah kita ramai perunding yang berwibawa yang kita akan bawa berkongsi untuk pendengaran masyarakat Malaysia semua. Okey, sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.